walaupun kita Islam, tapi kita masih terkait dengan ajaran sebelum tu, ajaran Nabi Ibrahim. Dan waktu tu pun Nabi dengan umat Islam pun solat ni menghadap ke Baitul Maqdis. Peguam sivil, dia perlu ada kelayakan undang-undang lah. LLB kita panggil daripada universiti yang diiktiraf kat Malaysia. Peguam syar'i ni dia kena ada pengajian dalam syariah, ijazah Sarjana Muda Syariah. Peguam sivil, syariah, dua undang-undang berbeza. Jadi kalau kita pergi kepada peguam sivil, kita boleh pecah lagi. Cara mudahnya kita pecah kepada dua lah. Dua. Kita ada dalam pengalaman membela orang yang dibuang kerja ataupun membela orang yang membuang kerja kan. Itu kalau kita tengok kat situ di mana Islamnya di situ kan. Okey. Kita bila saya membawa kes-kes di mahkamah, termasuklah khususnya kes-kes yang dibuang kerja, membuang kerja, dan bukan isu kes dibuang kerja dan membuang kerja je. Semua isu yang saya bawa, akhirnya mahkamah ni tempat untuk kita mencari keadilan kepada pihak-pihak. Keadilan. Dan sebenarnya keadilan tu sendiri adalah salah satu daripada prinsip ataupun objektif yang Islam nak bawa. Dan kalau kita baca Quran pun banyak sebenarnya perkataan tentang keadilan yang ada dalam Quran. Ada perkataan al-adlu, ada perkataan al-qistu. Ini contoh-contoh perkataan lah. Mungkin adalah perbezaan tu. Kalau Ustaz Zainal dia mungkin lebih pandai lah nak terang apa beza al-adlu, apa beza al-qistu, adalah. Tapi akhirnya keadilan itulah yang kita nak. Dan Islam datang untuk memberikan keadilan. Dan Nabi Muhammad SAW pun datang untuk memperjuangkan keadilan kepada umat manusia keseluruhan. Jadi apa yang kami buat sebagai peguam sebenarnya, sepatutnya rohnya ialah mencari keadilan. Jadi kalau saya membawa kes kepada pekerja, apa yang saya nak bawa ialah keadilan untuk pekerja tersebut. Sama juga saya nak bawa kes kepada majikan pun, saya nak mencari keadilan untuk majikan tersebut. Dan akhirnya bila kita rasa ialah akhirnya perspektif pelbagai. Pasal tu pihak belah sana pun rasa keadilan untuk dia, belah sini pun rasa keadilan untuk dia. Akhirnya mahkamah yang akan buat keputusan. Tapi kita cuba bentangkan kes kita sebaik mungkin. Semoga hakim akan nampak apa yang terbaik untuk pihak-pihak. Dan akhirnya dia punya kepuashatian dalam kerjaya peguam ni ialah bila kita rasa anak guam kita mendapat keadilan yang sepatutnya. Itu di situlah. Dan untuk saya itu adalah perjuangan Islam. Sebahagian daripada perjuangan Islam. Itulah kalau ikut mungkin bawa ada ni soalan tambahan lah sikit ataupun sub soalan kepada soalan tadi. Boleh. Ini pun menjadi persoalan ramai orang sebenarnya, iaitu bila kalau kita lah naratif Marhain ni dia nampak selalunya mangsa ni adalah orang yang lemah. Orang lemah selalunya dialah mangsa kan. Tapi kalau kita tengok dalam Islam sendiri, dia ada, kalau saya ni saya tahulah sebab belajar hadis, belajar Quran ni, bila Nabi SAW suruh kutip zakat, Nabi bagi tahu kepada amil zakat ni supaya jangan ambil yang paling baik pun daripada orang kaya ni. Kita mungkin fikir macam patut Nabi cakap macam tu. Kalau ikut kan, kita nak bagi yang terbaik lah kepada orang miskin ni. Tapi Nabi kata tak, jangan ambil yang terbaik, tapi ambil yang tengah-tengah. Maksudnya kita tak bagi yang paling buruk kepada orang miskin sebab dia tak boleh pakai. Kalau kita bagi harta yang buruk, dia tak boleh pakai. Tapi kalau paling baik, menzalimi pula pembayar zakat tu. Pembayar zakat tu dia nak guna, kalau kata benda tu benda yang bagus, berkualiti, dia nak pakai untuk apa-apalah, dia perniagaan dia tu untuk diri dia. Jadi bagi yang biasa, yang standard lah kata. Cuma di dalam ni persoalan yang ramai orang tanya lah juga kan. Bila seorang peguam tu dia membela orang yang bagi netizen lah, bagi Marhain, dia akan nampak orang tu macam dizalimi. Tapi peguam tu dia ambil pembelaan kepada orang yang menzalimi bagi naratif Marhain ni. Jadi sebenarnya bagi peguam sendiri apa sebenarnya yang nampak, terutamanya dari sudut keadilan tu lah. Ini soalan-soalan yang panas. Soalan yang panas. Yalah, kadang-kadang kita itu cabaran menjadi peguam lah. Cabaran menjadi peguam kerana peguam kena bersedia untuk dikecam. Lagi-lagi kalau membawa kes-kes yang berprofil tinggi. Kes berprofil tinggi. Contohlah, kita ambil contoh paling mudah. Seorang tu didakwa membunuh. Seorang tu didakwa membunuh dan kita menjadi peguam kepada orang yang didakwa membunuh tersebut.
Dia tak sebut pembunuh. Dia tak sebut pembunuh lagi lah. Belum pembunuh. Belum lagi lah. Orang yang didakwa membunuh. Okey. Jadi kenapa kita tak sebut pembunuh? Pasal dia belum disabitkan membunuh. Itu pun satu dia kena kecam. Belum disabitkan membunuh. Jadi orang ramai akan kata, sampai hati peguam ni, okey, dia tak rasa simpati ke dekat mangsa yang dah kena bunuh tu, sampai hati membela orang pembunuh. Okey, sampai kat situ. Jadi ialah itu cabarannya lah. Dan saya sendiri pun, kalau saya tak berada dalam bidang undang-undang, mungkin saya pun akan mempunyai perspektif yang sama, kan? Dan itu juga perspektif kita sebelum kita masuk dalam bidang undang-undang pun. Tapi selepas kita masuk bidang undang-undang, kita telah mula memahami apa konsep di sebaliknya ialah kerana betul orang ramai akan nampak dia ni mungkin pembunuh, okey, polis dah buat siasatan semua, dah kata ada bukti ni bukti tu, tapi akhirnya benda tu kena ditentukan oleh mahkamah kerana kita tak tahu, mungkin ada benda-benda lain di sebaliknya. Contoh, orang tu membunuh, tapi dia membunuh kenapa? Adakah membunuh dengan sengaja atau membunuh dengan tidak sengaja? Itu dah menyebabkan perbezaan hukuman. Okey. Kalau orang tu membunuh dengan sengaja, hukumannya lain. Orang membunuh dengan tidak sengaja, hukumannya lain. Okey, itu satu contoh. Ataupun kadang-kadang boleh jadi juga sebenarnya orang tu membunuh, tapi sebenarnya memang ada perangkap lah. Ada perangkap. Kebetulan dia ada kat situ, dia berada di tempat yang salah pada masa yang salah. Orang tak nampak benda tu, tapi kita nampak peguam dapat maklumat benda tu. Okey, jadi di situlah peguam akan cuba cari jalan yang terbaik untuk berikan keadilan kepada anak guam dia. So, ataupun mungkin macam saya sendiri pernah bawa kes yang mana anak guam saya didakwa meliwat. Okey. Dan memang bila saya jumpa anak guam saya secara peribadi, apa yang saya akan buat biasanya kalau kes jenayah, saya akan jumpa dua anak guam saya secara peribadi, dua orang. Kita punya istilah, kita akan grill dia betul-betul. Nak tanya apa pendirian dia. Okay? Dan dia memang konsisten, dia kata dia tak buat. Memang konsisten tak buat, dan dalam keadaan bukti keadaan pada waktu tu pun dia ada banyak keraguan. Maksudnya pada tempat tu ada orang lain. Jadi okey, kita pun tak tahu betul ke dia buat. Betul atau tidak dia buat, kita pun tak tahu. Tapi kerana dia kata dia tak buat dan ada bukti-bukti yang menyokong, so kita bawa kes tu ke mahkamah, dan akhirnya dekat mahkamah akhirnya kes tu dia lepas. Jadi itulah contoh-contohnya. Contoh-contohnya begitulah. So akhirnya kita nak penting walaupun kita rasa masyarakat umum rasa memang dia yang bersalah sekalipun, tetap akan ada sedikit-sedikit keadilan yang perlu kita berikan kepada dia. Okay. Itu mungkin satu perspektif dalam masyarakat ataupun orang yang selalulah mendengar tentang undang-undang syariah terutamanya, dia mesti pernah dengar hadis Nabi SAW kata hudud itu ditolak dengan adanya syubhat. Tapi mungkin ada yang tak pernah dengar. Tapi itu dari satu perspektif lah. Dari satu perspektif yang lain, saya sendiri dalam saya tadi memang minat dengan undang-undang dalam bukan syariah lah. Saya ni bukanlah dalam undang-undang syariah cuma saya pernah dengar lah, kalau contoh ni orang dia berkahwin tanpa kebenaran mahkamah. Itu istilah dia, berkahwin tanpa kebenaran mahkamah. Dalam bahasa kita mudah selalu macam orang kata kahwin lari lah apalah kan. Tapi berkahwin tanpa kebenaran mahkamah, kita tahu dia punya dalam undang-undang tu dia siapa, dia punya denda, hukuman dia, semua tahu apa hukuman dia. Tapi ini pun satu perspektif. Betul ke seorang peguam ni dia nak memastikan anak guam dia, katakanlah dia itu yang kahwin ni lah yang pengantin ni lah kita kata kan, pengantin ni dia membela pengantin. Dia nak membela pengantin ni. Jadi peguam ni dia nak memastikan anak guam ni mendapat hukuman yang sewajarnya. Maksudnya dia memang salah, dah kahwin, dah ada isteri dah, memang ada, cuma nak memastikan dia dapat hukuman yang sewajarnya. Sebab mungkin bagi dia berkahwin itu benda yang halal. Mungkin bagi keluarga perempuan pula akan kata macam, oh dia bawa lari anak saya. Jadi itu perspektif tu untuk mendapatkan hukuman yang sewajarnya tu pun adakah termasuk dalam prinsip keadilan? Itu pun betul juga. Kerana ini pasal kita ni kes jenayah lah kes jenayah ataupun jenayah syariah, kesalahan yang melanggar undang-undang negara lah
dia ada dua. Kalau kita bercakap pasal undang-undang jenayah ni, pertama sama ada kita bersalah atau tidak, iaitu sama ada kita disabitkan bersalah atau tidak. Dan yang kedua ialah hukuman tu apa. Kalau kita bersalah, apa hukuman dia. Jadi ada sahaja kes yang kadang-kadang anak guam dia mengaku bersalah, kemudian kita berhujah tentang hukuman. Okey, apa hukuman yang sepatutnya dia dapat? Dalam undang-undang kata minimum banyak ni, maksimum banyak ni. Jadi mana yang sepatutnya dapat? Okey, kalau kita anak guam tidak tahu hak dia, okey, dan tidak ada orang yang membela anak guam, okey, untuk berhujah tentang isu hukuman, ada kemungkinan entah tak tahu, mungkin mahkamah kadang-kadang boleh bagi hukuman yang mungkin maksimum rasa tinggi, terlalu tinggi. Benda tu pernah berlaku. Pasal mahkamah pun dia akan buat keputusan bila mendengar dua pihak. Tapi kalau satu pihak tu tidak boleh nak menerangkan apa yang dia nak, so jadi hakim akan mengalami masalah untuk buat keputusan dan mungkin akan memberi hukuman yang tinggi. Yang kita rasa tak adil lah untuk dia. Pasal akhirnya kita nak benda yang adil untuk semua pihak, termasuklah hukuman sekalipun. Jadi betul lah, saya setujulah dengan benda tu. Okey. Ini pun ramai orang tak faham kan. Kalau saya pernah dengar sebenarnya dalam kes ni secara spesifik, ada kes tu dia dikenakan hukuman silang ke apa istilah dia. Maksudnya dia dikira salah, lepas tu dia kira bersubahat dengan orang yang salah, lepas tu dia buat salah kedua, dia kira bersubahat lagi dengan orang, dia kena hukuman silang dan akhirnya sampai puluh-puluh ribu. Rupanya boleh sampai, saya ingat selama ni kesalahan syariah, jenayah syariah ni dia punya kesalahan ni sampai berapa ribu je, punya kena sampai puluh-puluh ribu. Mungkin kerana dia banyak kesalahan. Dia banyak kesalahan dalam dia maksudnya setiap jenayah tu setiap kesalahan satu dia kumpul kumulatif lah. Dia kumulatif lah. Itulah, itu mungkin masyarakat tak faham lah istilah saya. Tapi apa-apa pun, yang terakhir lah saya minta satu, kalau bolehlah kongsikan apa kata-kata ke ataupun ayat Quran ke ataupun hadis yang menjadi penguat lah bila berada dalam medan ni lah orang kata. Ayat Quran atau hadis tak apa-apa lah yang menjadi nasihat siapa-siapa ke kan. Okey. Saya antara ayat yang saya selalu ingat lah, saya tak ingat surah mana, Ustaz Zainal mungkin ingat. Ayat ila wala nabluwannakum bi syai' minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyir sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. So kalau ayat tu wala nabluwannakum, sudah pasti kami akan menguji kamu bi syai' dengan sesuatu, minal khawf, yang pertama ketakutan, minal khawf wal ju', yang kedua kelaparan, minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta, itu yang ketiga. Wa naqsin minal amwal wal anfusi, kekurangan jiwa, was thamarat, dan kekurangan makanan, tumbuhan, buah-buahan, thamarat, wa basyir sabirin, dan berikanlah khabar gembira kepada orang yang bersabar, allazina idza asabathum musibah, iaitu apabila mereka ditimpa musibah, mereka akan kata sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa bila kita dia bersabar, dia akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, kenapa ayat tu selalu saya teringat? Okey, pasal ialah bila Ustaz Zainal Abidin sebut tentang dalam perjuangan, perjuangan lah, perjuangan jadi peguam, bukan peguam, dari hidup kita lah, dari hidup kita, untuk menegakkan agama Allah ni, sudah pasti banyak pancaroba lah yang kita akan lalui, macam yang disebut tadi lah. Dan pancaroba tu ialah benda yang ujian yang Allah kata bukan benda, Allah dah kata awal-awal benda tu memang kita akan lalui, dan memang Allah akan uji benda tu. 5 benda tadi yang saya sebut, benda yang memang akan ada. Jadi kadang-kadang ada orang bila diuji, dia akan kata, kenapa aku kena uji kan? Apa salah aku buat? Kan aku ni banyak dosa sangat ke sampai kena hukum macam ni? Yelah, benda tu bagus untuk muhasabah kita, baguslah. Tapi akhirnya kita kena akui, kita berdosa tak berdosa, kita ada buat salah tak buat salah, Allah kata Allah memang akan uji. Dan akhirnya Allah akan kata juga,
bahawa paling teruk orang yang diuji itu ialah para nabi kan. Itu adakah nabi orang yang yang jahat, orang yang berdosa ataupun yang jahat? Tak, nabi ni orang yang paling baik. Tapi itu yang paling teruk kena uji. Apatah lagi kita manusia biasa. Dan bila kita tahu bahawa Allah memang akan menguji kita dengan benda tu, maksudnya sepatutnya dalam diri kita sentiasa bersedia dengan bahawa dengan setiap ujian yang akan ada, dan kita akan cuba sebaik mungkin untuk cope untuk cuba menangani setiap ujian tu dengan sebaik-baiknya, kerana kita tahu itu semua datang daripada Allah. Dan menariknya bila kita kata inna lillah wa inna ilaihi rajiun, kadang-kadang orang dekat Malaysia ni dia sebut benda tu untuk mati saja tapi dalam ayat Quran tu bukan untuk mati sajalah, maksudnya untuk apa-apa musibah. Dan kita orang Malaysia dah biasa sebut inna lillah wa inna ilaihi rajiun ni. Cuma mungkin kita tak menghayati maksudnya. Kalau kita faham inna lillah, sesungguhnya kita ni adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. So akhirnya apa yang kita nak tahu ialah apa-apa ujian kita dapat pun, Allah kata kat kita ni milik Allah. Kita ni Allah punya. Dan kepada Allah kita akan kembali. So kita ni, Allah deserve untuk nak uji apa-apa kita. Akhirnya kita ni Allah punya. Okey, so kena terima hakikat tu. Okey, begitulah yang saya boleh kongsikan lah. Okey, terima kasih banyaklah. Itu pun membawa satu ni jugalah satu pengajaran secara umum bagi kita yang selalu baca Quran. Sebab itu ayat Quran sebenarnya. Inna lillah ni ayat Quran. Tapi kita tak menghayati dia punya wording dia apa, intipati dia apa, sebenarnya perasaan yang sepatutnya kita ada bila sebut kan. Setengah-setengah orang dia ingat innalillah tu memang betul untuk mati. Contohnya macam dia kata, handphone aku bateri dah innalillah lah. Sebenarnya tak betul kalau ikut. Bateri aku sudah, sesungguhnya kita kembali kepada Allah. Tak betul pun dari segi maksud dia. Tapi kita faham lah dia maksudkan mati kan. Cuma itulah pengajaran lah untuk kita. Yalah, mungkin kalau saya nak tambah sikit lah pasal kita cakap sebulan Ramadan tadi kan, bila saya sebut Quran, dari sudut praktikal lah, saya tengok yelah macam pasal kita itulah bezanya bila kita memahami Al-Quran. Dan saya bersyukur hidup di zaman sekarang ni, bila kita ada banyak perkongsian daripada ustaz-ustaz di YouTube yang kita boleh akses secara online pada bila-bila masa. Saya antara waktu kegemaran saya ialah waktu bawa kereta. Pasal bila saya bawa kereta, nak pergi pejabat, nak pergi mahkamah, balik ke rumah, masa tu panjang. Dan kadang-kadang kita dekat KL ni kita ada jam. Jam. Kelebihan lah. Itu satu kelebihan. Itu sebenarnya kelebihan. Dan saya enjoy. Pasal kalau ada jam yang panjang, saya boleh dengar pengisian tu lebih lama. Okey. Jadi saya akan tengok, perjalanan ni 1 jam. Cari sikit YouTube, ada 1 jam. Dengar lah. Kita pilih lah mana yang kita dengar. So sambil kita dengar tu, kita bawa, kita tak rasa masa kita terbazir. Malah lebih bermanfaat. Okey, jadi kita bersyukur banyak perkongsian, banyak usaha yang dilakukan oleh para ustaz kita untuk memahamkan masyarakat tentang Al-Quran. Saya bersyukur sangat dengan benda tu. Dan di Malaysia, kita sebenarnya dah ada satu budaya yang baik, iaitu budaya khatam Quran. Kalau waktu kecil-kecil dulu, kita ada majlis khatam Quran. Saya ingat dulu, saya khatam Quran darjah 5. Darjah 5 lewat jugalah. Darjah 5 baru khatam Quran. Khatam Quran tu dengan nenek saya, arwah nenek saya. Memang saya baca waktu cuti, setiap hari baca dengan dia betulkan. Habis ada majlis, ajak satu kampung makan. Sekarang pun ada sekarang pun banyak lagi kan makan. Lepas tu kita pun lepas tu suruh bangun salam dengan semua yang hadir kan. Okey, ada majlis kan. Dan majlis khatam Quran ni benda yang bagus lah. Satu budaya yang baik dalam kalangan kita. Cuma mungkinlah kalau kita boleh cadangkan penambahan satu lagi lah, kalau boleh cadangkan, mungkin ustaz-ustaz boleh komen lah tapi cadangan ni lah, mungkin ada, kalau kita dah biasa khatam Quran, kita kena memudayakan juga khatam terjemahan Quran sekurang-kurangnya. Kalau nak lebih advance, lebih maju ke depan, mungkin khatam tafsir kan. Tapi sekurang-kurangnya terjemahan lah. Tafsir memang panjang, kalau nak baca tu takut kita demotivated pula. Tapi kalau kita baca terjemahan, sekurang-kurangnya kita baca, akhirnya kita faham lah. Pasal kita rasa ralat kalau kita kata Quran tu panduan, dan kita tahu Quran ni panduan, kita kata ni panduan. Tapi kita hidup di dunia ni dan kita mati dalam keadaan kita tak pernah faham pun panduan tu apa sebenarnya. So kita akan rasa ralat lah benda tu. Dan saya harap
setiap orang Islam kena berusaha lah. Sekurang-kurangnya menghatamkan terjemahan Quran. Okay, sekurang-kurangnya supaya hidup kita ni lebih bermakna, insyaAllah. Allahu'alam. Betul, baguslah cadangan tu. Sebenarnya dia bukan cadangan yang baru. Ustaz-ustaz pun rasanya banyak yang komen. Boleh carilah apa komen-komentan kritikan Ustaz ni kan. Tapi apa-apa pun, terima kasih banyak sudi disembang santai kan. Terima kasih juga kerana berjemput. Terima kasih juga. Minta maaf lah kalau panjang. Minta maaf juga bagi pihak Ikram Siawangsa dan juga bagi diri saya sendiri kalau ada kekurangan, kesilapan ataupun ada soalan-soalan yang tiba-tiba mengurik ke apa benda kan. Jadi insyaAllah kalau ada kesempatan kita jumpa lagi. Tapi apa-apa pun kita berdoa lah semoga Allah SWT jadikan kita punya sembang ni termasuk dalam amalan, timbangan amalan kita di hari akhirat nanti. Dan amalan kita semuanya dalam bulan Ramadan ni diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita pun diampunkan. Kita pun di fasa akhir jugalah dalam bulan Ramadan ni. Kita berharap Allah SWT terima dan ampunkan dosa kita. Wallahu alam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.